Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, untuk video kali ini saya akan pergi balik bab 2 yang saya tak sempat hajar dekat tajuk belakang-belakang. Okey, yang ada kat skrin you all sekarang ni sama macam nota yang saya dah upload kat Google Classroom. Okey, so ini kita dah belajar dulu, baca balik. So apa yang saya nak tekankan adalah ini, peranan kerajaan dalam menentukan tingkat harga. Okey, soalan ni masuk dalam final soalan AC. Okey, saya ingatkan sekali lagi, final kita akan ada 2 set, set A dan set B. So saya tak tahu soalan ni masuk dalam set mana. Ikut luck lah, kalau you all dapat set A, dapat ini, bolehlah jawab. Tapi siapa yang tak dapat jawab tu is okay, tak apa, jangan risau. Kita ada cara, ada jalan dia, adalah tips-tips yang saya akan bagi kemudian, okey? So untuk video ni kita fokus kat sini saja, peranan kerajaan dalam penentuan tingkat harga. Okey. Dalam chapter 2 ni juga yang dekat depan tu kan kita dah belajar lukis keluk permintaan, lukis keluk penawaran. So bila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran yang bentuk X tu kalau ingat lagi, maka akan terhasillah keseimbangan harga dan juga keseimbangan kuantiti. Ingat yang dia intersect kan? Ni dengan ni bentuk X kat tengah-tengah tu. Okey, dekat kiri ini adalah harga keseimbangan. Kalau ke bawah adalah Q keseimbangan. Itu keseimbangan. Okey, so apa untuk video sekarang ni kita tengok apa peranan kerajaan dalam menentukan tingkat harga. Kalau tadi harga dah ditentukan oleh keseimbangan tadi, so apa peranan kerajaan? Okey, kita tengok ada 4 peranan kerajaan. Tak apa kalau tak faham nanti saya tunjuk by graph. Okey? Okey, ada 4 campur tangan government intervention, ada 4 iaitu harga maksimum ataupun kita panggil harga shilling, harga minimum kita panggil harga lantai, subsidi dan juga cukai. So yang confirm masuk dalam final adalah harga maksimum dan harga minimum. Okey? Alright, ini dasar harga maksimum ataupun harga shilling. Shilling ni bukan duit shilling shilling ni shilling yang kat bumbung yang atas. Okey, pandang atas semua. Yang atas tu lah shilling shilling. Okey, tips dia jadikan E sebagai shilling. Shilling berada di atas. So, harga baru akan berada di bawah E. Okey, apa maksud dia? Okey, saya terangkan keluk ni. Kita buat paksi tegak, paksi melintang. Kita labelkan harga, kita labelkan kuantiti. Kemudian, buat satu keluk permintaan, demand. Buat satu keluk penawaran, S. So, dia bersilang kat sini lah. Ni yang Miss cakap tadi. Kat sini, price 1 akan jadi Q1. Okey, ni yang asal initial, yang asal. So keseimbangan adalah P1 Q1 kat sini. Okey. So bila kan tadi kan tajuk dia kan campur tangan kerajaan, peranan kerajaan, campur tangan kerajaan. Maksudnya harga tu dah dekat sini P1. Tiba-tiba kerajaan campur tangan, kerajaan masuk. So kerajaan kata harga tak boleh lebih kat E, kat P1. Harga mesti di bawah sini. Okey, so macam mana nak tahu? Tengok tips dia. Jadikan E sebagai shilling. Ni kan E. Ni kan sepatutnya keseimbangan yang asal kat sini. Betul, harga yang asal kat sini. Okey, bila kerajaan kata harga ni terlalu tinggi, so kerajaan suruh jual harga yang rendah. Ingat harga shilling, harga baru berada di bawah. E ni yang asal tadi kita jadikan di shilling. Shilling kat mana? Shilling kat atas kan. So E ni kat atas, so harga baru akan berada di bawah. Okey? Tak apa, nanti saya tunjuk apa beza dia dengan harga minimum ataupun harga lantai. Okey? Okey, sebelum saya masuk ni semua. Okey, ni harga minimum pula Dasar harga minimum ataupun kita panggil harga lantai. Okey, lantai ni kat mana? Floor. Lantai tu kat bawah lah yang kita pijak. Okey, tengok tips dia, jadikan E sebagai lantai. Maksudnya E tu kat bawah. Lantai berada di bawah, so harga baru akan berada di atas. E. Okey, sekali lagi Ini paksi tegak untuk harga, paksi melintang untuk kuantiti. Kuantiti harga, okey. Macam biasa, lukis paksi D, lukis keluk S. So, di tengah-tengah ni, bawa ke sini, patutnya harga dia P1, Q1 kan. Okey, tapi bila kerajaan campur tangan, kerajaan kata, okey, harga dekat P1 ni terlalu rendah, so kita kena naikkan dekat atas. So, orang boleh jual dekat sini. Harga minimum. Tips dia, E ni tadi yang asal ni kita jadikan dia lantai. So harga baru akan lagi tinggi. Boleh
Okey, ada soalan tanya, Miss nak buat garis D dengan garis S ni, nak kena ada unit ke tak perlu ada unit? You lakar je. Buat je sampai dia bersilang, titik E. So harga baru mesti lagi tinggi. Lantai, floor, ni floor. Yang harga asal. So harga baru mesti lagi tinggi daripada harga lantai. Okey? Okey, sekarang Miss tunjuk. Ni tadi Miss ulang balik harga shilling atau harga maksimum. E ni kita jadikan shilling. E ni dekat atas. E ni apa? E tu yang asal tu lah. Keseimbangan asal. Macam mana kita dapat keseimbangan asal? Bila D bersilang dengan S. Okay. So harga baru, kerajaan kata harga baru tak boleh lebih daripada P1. Okay. So next kita tengok Okay. Dalam soalan dia akan suruh you lukis keluk. Lukis keluk yang ni. Lukis keluk lepas tu bagi penerangan. Okay, dengar baik-baik contoh kalau soalan ni keluar, you nak tiru saya punya jawapan, bukan tirulah. You rujuk jawapan saya ni. Okey, saya minta tolong sangat-sangat. Jangan tiru ayat saya bulat-bulat. Jangan copy and paste. No. Use your own word. Guna sentence sendiri, ayat sendiri. Okey, ingat sekali lagi saya nak pesan, kalau you all nak ambil daripada nota saya ataupun you all nak Google ataupun you all nak pakai buku, tulis jawapan untuk final, tolonglah sangat-sangat. Tolong jangan salin bulat-bulat. Salin bulat-bulat maksudnya you salin je apa yang buku tu kata. Lagi satu, saya cukup pantang kalau cari dekat Google, you tak pakai yang sumber daripada Malaysia, you pakai sumber daripada Indonesia. Okey, saya tak kata salah, tapi yang salahnya bila awak salin bulat-bulat, benda tu jadi salah lah. Mengkonsumkan, consuming. Itu kan Indon. Kita consume tu menggunakan, yelah, gunalah ayat yang bahasa Melayu. Ayat tu biar betul Okey. Saya nak cerita sikit, awak ni semester 1. Mungkin awak tak biasa lagi. Semester lepas, soalan final, ada masa menjawab selama 3 hari. 3 hari bukannya sikit 3 hari tu berapa jam. Okey, tapi kenapa UTM sekarang ni memutuskan untuk buat 3 jam sahaja sebab dia kata semester lepas ramai jawapan student yang sama. Skrip jawapannya sama. Sebab apa sama? Kalau tak tiru pun mungkin, kalau tak bincang sesama sendiri mungkin tengok nota. Nota kan sama. Maksudnya you all salin benda tu bulat-bulat. Janganlah, gunalah ayat sendiri. Olah guna ayat sendiri. Tapi jangan sampai maksud dia lari. Okey. Okey, saya teruskan dasar harga maksimum atau harga shilling ingat bila harga maksimum, harga shilling E tu kita jadikan sebagai atas. So harga baru akan jadi dekat mana? Harga baru akan jadi dekat bawah lagi rendah Okey, so sini saya dah memudahkan. Ada 7 ayat, ada 6 ayat yang perlu awak buat. Ayat pertama you kena bagi maksud dia, definisi dia. Ayat kedua tujuan dia. Ayat ketiga keadaan asal, ayat keempat kerajaan yang berdasar, ayat kelima kesan, ayat keenam tindakan kerajaan. Okey, saya akan jelaskan satu-satu. Okey, ayat yang pertama you mesti bagi tahu maksud. Maksud apa Miss? Ni maksud harga shilling. Tengok contoh dia. Dasar harga maksimum ialah dasar penetapan tingkat harga yang lebih rendah. Lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan. Okey, itu maksud dia. Ni. Harga keseimbangan dia kan P1. So, bila kerajaan jalankan harga maksimum atau harga shilling, harga tu mesti lagi rendah. Saya kata, tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan. Okey. Okey, yang kedua, you kena buat tujuan. Kenapa kerajaan nak buat dasar harga maksimum atau harga shilling? Dasar ini dijalankan adalah untuk melindungi pengguna kerana kerajaan merasakan harga pasaran terlalu tinggi. Okey, kita tengok aja. Okey, harga pasaran sepatutnya P1 sini. Sepatutnya lah. Macam mana dapat harga P1 ni? Bila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran, dekat tengah-tengah ni kita akan dapat 1. Sepatutnya harga kat sini. Tapi bila kerajaan jalankan dasar ni, harga akan jadi kat bawah. Kenapa kerajaan buat harga kat sini? Sebab kerajaan kata harga dekat P1 ni terlalu tinggi. Nanti saya tunjuk contoh dia apa. Okeylah, senanglah saya terus cakap. Harga sekarang, harga topeng muka. Sekarang ni COVID kan, bila ramai orang nak pakai topeng muka, permintaan terlalu tinggi, penawaran terlalu rendah. So, apa
peniaga buat? Peniaga ambil kesempatan dengan naikkan harga. Kan pernah kan harga topeng RM2, kemudian jadi RM1.50. Kerajaan suruh turunkan dan sekarang ni lagi murah. Okey, apa yang saya nak cerita sekarang ni adalah kenapa kerajaan buat harga sepatutnya dekat P1. Tapi kenapa kerajaan letak kat P2 tujuannya sebab kerajaan nak melindungi kita pengguna atau kita pengguna sebab harga ni terlalu tinggi. Itu tujuan dia. Ingat ayat pertama tadi kita bagi definisi dia apa. Ayat yang kedua, tujuan dia. Kenapa kerajaan jalankan dasar ni. Okey, kita tengok ayat ketiga, keadaan asal. Okey, tengok. Merujuk rajah di bawah, keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran di titik E. Harga keseimbangan ialah P1 dan kuantiti keseimbangan ialah Q1. Okey, tengok ni. Dia cerita. Keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran di titik E. Ni titik tengah ni E. So harga keseimbangan P1, kuantiti keseimbangan sini Q1. Saya tertinggal nanti tolong buat. Okey, dah cerita keadaan asal. So kita kerajaan yang keempat, kerajaan ubah dasar mana? Okey ni. Jika kerajaan merasakan harga P terlalu tinggi, maka kerajaan menetapkan harga baru yang lebih rendah iaitu P2. Ya ayat pertama tadi definisi, ayat yang kedua tujuan, ayat yang ketiga kita cerita keadaan asal dulu. Ayat keempat baru kita buat yang bawah ni. So bila kerajaan kata P1 terlalu tinggi, kerajaan akan menetapkan P2 ni berapa. Okey. Yang kelima kesan. Okey. 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 Apabila harga baru menjadi P2, kuantiti diminta melebihi kuantiti ditawarkan. Biasalah kan bila harga rendah, orang akan minta lebih. Maka wujud kurangan penawaran. Apabila wujud kurangan penawaran, maka pengguna cenderung untuk membeli di pasaran gelap. Okey, saya terangkan apa maksudnya ayat kelima ni. Okey, sepatutnya saya ambil contoh penutup muka. Sepatutnya penutup muka tu harga dia RM2. Tapi kerajaan kata RM2 tu terlalu mahal. So kerajaan suruhlah peniaga jual harga RM1.50. So bila harga jadi murah, pengguna akan minta lagi banyak. Minta nak topeng, nak beli topeng, tu topeng, ni topeng ni. So bila terlalu banyak sangat permintaan, akan berlaku kurangan daripada supply, daripada penawaran. So apabila ni kata tadi. So bila berlaku kurangan dalam ni kesan okey bila ramai orang minta tapi barang tak ada kat pasaran, apa orang buat? Kita pengguna ni kita akan beli dekat night market. Kita akan beli kat pasaran gelap. Contoh saya bagi contoh macam kita beli kat Shopee. Saya tak kata Shopee tu pasaran gelap, tapi sebabkan bila permintaan terlalu banyak, kilang tak boleh nak keluarkan barang sebab harga murah, kilang ingat tak? Kita pengguna, okey letakkan dia sebagai pengguna nak harga barang murah. Penjual nak jual harga barang yang tinggi. Tapi bila kerajaan kata harga tu diturunkan, peniaga pun macam buat apa aku nak keluar banyak, aku bukan dapat untung, macam itulah kiranya. So pengeluar pun tak naklah keluarkan topeng. Kita nak minta, kita sebagai pengguna nak minta, nak tutup mulut sebab nak pergi mana-mana, nak pergi college ke, nak pergi mana ke. So bila barang tu tak ada kat pasaran, kita sebagai pengguna ni, kita buat apa? Kita akan beli kat pasaran gelap. Saya tak kata Shopee tu pasaran gelap. Pasaran gelap maksudnya pasaran belakang lah. Ikut jalan belakang. Contoh saya tak kata Shopee. Saya bagi contoh. Dekat Shopee kalau you tengok barang dia sangat banyak, sangat murah. Tapi bila dapat ada yang, ini kejadian betul kan kita punya mask tu kan yang sangkut kat telinga tu kan. Kawan saya dapat putus sebelah. Baru buka tisu apa. Dia punya topeng tu dah banyaklah kes you all dah tahu kan. Itu kesan dia. Membeli di pasaran gelap. Pasaran gelap tu bukanlah maksudnya dia terlalu menyalah undang-undang. No, bukan. Okey. Yang ke-6, apa ayat ke-6? Tindakan kerajaan. Okey, jika hal ini terjadi, kerajaan harus mengetatkan tindakan undang-undang bagi membasmi kegiatan ini dari terus berterusan. Okey. So kerajaan tengok rakyat ramai tertipu beli topeng. So apa kerajaan buat? Kerajaan kena tetapkanlah undang-undang, ketatkan undang-undang. Ketatkan macam mana? Contoh, peniaga mesti keluarkan topeng. Jangan nak sekat-sekat sebab harga murah. Macam mana tu terpulang pada kerajaan lah. Ikutlah kerajaan tu nak macam mana. Kita cuma boleh bagi tahu kerajaan kena ketatkan undang-undang. Boleh faham Okay, saya ulang balik soalan ni. Kalau masuk dalam final, pertama dia akan suruh lukis keluk.
Lukis kelop macam biasalah. Pasti tegak, pasti melintang. Lukis D, lukis S. Garis putus-putus P1, garis putus-putus Q1. Kemudian, bila ingat bila harga maksimum atau harga shilling, yang asal E ni kita jadikan dia shilling. Bila shilling dia duduk atas. So harga baru akan jadi kat bawah. Okey, bila dah lukis macam ni, awak akan buat penerangan macam ni. Ingat bila nak buat penerangan macam ni, nak tiru, janganlah tiru bulat-bulat. Buatlah ayat awak sendiri. Okey? Ayat tu tak payahlah lari maksud dia. Okey, nak buat ayat ni saya dah bagi guideline. Ayat pertama mesti bagi tu maksud dia, maksud dari harga shilling tu apa. Saya dah terangkan tadi. Yang kedua tujuan dia kenapa? Sebab kerajaan nak lindungi pengguna sebab rasa barang tu harga dia terlalu tinggi. So ceritalah keadaan asal, kerajaan ubah dasar, kesan tindakan kerajaan. Okey? Ingat pesan saya kalaulah nak ambil nak jadikan saya ni sebagai rujukan, nama pun rujukan. You jangan copy and paste You boleh buat ayat sendiri. Janji maksud dia tak lari. Faham Okey, kalau faham, okey kita tengok ni pula. Sama je. Campur tangan kerajaan, harga maksimum atau harga shilling, kerajaan mengenakan harga maksimum untuk menghalang harga meningkat ke paras lebih tinggi. Dia tak nak kasih harga tinggi, maksud dalam erti kata lain, dia nak lindungi kita sebagai pengguna. Sebab itulah adanya kerajaan. Kerajaan akan lindungi kita dan kerajaan akan lindungi pengeluar. Pengeluar tu yang satu lagi. Dalam kes ni, kerajaan nak lindungi kita. Okay? Ingat lukis yang biru ni demand, lukis yang merah S, dekat tengah dengan E, P, Q. Okey. Okey, harga maksimum dekat atas ke dekat bawah E? Ingat, harga maksimum atau harga shilling. Shilling tu duduk atas. Shilling kat atas kan, atas kepala kita shilling. So E ni kita jadikan shilling atas. So harga baru akan duduk dekat bawah. Nak lindung siapa? Nak lindung pengguna. Kenapa lindung pengguna? Sepatutnya harga ni kan mahal P1 ni. Tapi bila kerajaan buat dasar harga shilling, so harga akan jadi murah kat sini. Okay? Alright. Kerajaan mengenakan harga maksimum pada P1. Kebaikan, pembeli dapat menikmati harga rendah. Okey, ingat tak? Ni ayat dia tadi tak ada kan dalam nota saya yang slide sebelum tu. Tapi boleh tambah. Boleh buat ayat sendiri. Janji dia punya maksud tak lari. Keburukan dia menggalakkan pasaran gelap dan mengurangkan kuantiti penawaran. Okey? Okey, sekarang kita masuk kepada harga minimum. Dia berlawanan dengan yang tadi. Okey, harga ni E, harga lantai. Lantai dekat bawah kan. So kita jadikan E ni bawah. Harga baru akan duduk dekat atas. Okey? Sepatutnya harga dia P1 tapi kerajaan kata jual dekat P2. Okey, kita tengok apa maksud dia. Sama juga, dia ada 6 ayat yang perlu awak buat. Okey, yang pertama bagi maksud. Dasar harga minimum ialah dasar penetapan tingkat harga yang lebih tinggi daripada tingkat harga keseimbangan. Okey, kita tengok tadi. Sepatutnya keseimbangan dia dekat P1. Macam mana dapat P1, Miss? Keluk D bersilang dengan keluk S, bersilang kat sini, sepatutnya harga dekat P1. Tapi kerajaan naikkan jadi P2. Kata tadi, tingkat harga yang lebih tinggi. Ni dah besar huruf dia. Dasar ini dijalankan adalah, okey ni nombor 2, tujuan. Kenapa kerajaan buat dasar harga lantai? Harga dasar ini dijalankan adalah untuk melindungi penjual. Okey, yang harga maksimum tadi, melindungi pembeli, sekarang melindungi penjual. Kerana kerajaan merasakan harga pasaran terlalu rendah. Kerajaan kata P1 ni terlalu rendah, kesian dekat pengeluar. So kerajaan naikkan harga. Okey, yang ketiga keadaan asal merujuk rajah di bawah, keluk permintaan DD bersilang dengan keluk permintaan. Macam tadi lah cerita. DD bersilang dengan L dekat titik E, harga P1 Q1. Okey, yang keempat kerajaan ubah dasar. Jika kerajaan merasakan harga P1 terlalu rendah, maka kerajaan menetapkan harga baru yang lebih tinggi iaitu di P2. Yang kelima, kesan. Apabila harga baru menjadi P2 iaitu terlalu tinggi, kuantiti ditawarkan melebihi kuantiti diminta, maka akan wujud lebihan penawaran. Apabila wujud lebihan penawaran, akan berlaku lambakan barang. Okey, saya nak terangkan kesan. Tadi, saya buka ni lah. Tadi, sepatutnya harga dekat P1, betul? Lepas tu kerajaan kata, oh harga P1 ni terlalu rendah, kita nak lindungi penjual. So kerajaan tetapkan harga pada P2. Okey, bila P2, harga P1 ke P2 mahal kan? Okey, secara logiknya awak sebagai pembeli apabila harga jadi mahal, awak nak beli banyak ke awak nak beli kurang?
harga jadi mahal, kita akan beli kurang. Bila you beli, kita sebagai pengguna, kita beli kurang, maksudnya kita minta sikit. Tapi pengeluar dah keluarkan barang banyak. Sebab apa pengeluar keluarkan barang banyak? Sebab harga mahal. Ingat konsep dia tadi, kita pengguna, kita nak harga murah, penjual nak jual harga tinggi. So bila kerajaan dah tinggikan harga dekat P2, pengeluar tadi akan keluarkan banyak barang. Tapi kita sebagai pengguna, kita minta sikit je. Sebab apa? Sebab harga mahal kan. So bila kita minta sikit, D sikit, S banyak, so akan berlaku lebihan. Kalau harga maksimum akan berlaku kurangan. Untuk minimum akan berlaku lebihan. Bila berlaku lebihan, apa jadi? Berlakulah lambakan barang. Ni, lambakan barang. Maksudnya barang tu banyak kat kedai ni tapi kita tak nak minta. Kita sebagai pengguna kita tak nak. Sebab apa kita tak nak? Sebab barang mahal, kita tak nak. Secara logiknya kita akan bertindak sedemikian rupa. Okey? Okey, nombor 6, tindakan kerajaan. So jika hal ini terjadi, kerajaan akan membeli lebihan stok dan dijadikan stok penimbal. Okey. Bila kerajaan dah tengok banyak barang, apa kerajaan buat? Kerajaan beli, ambil barang-barang yang dekat supplier tadi tu, so kerajaan simpan untuk dijadikan stok penimbal. Okey. Okey, tugasan awak, okey, mesti ada tanya, Miss, stok penimbal tu apa? Okey, tugasan awak untuk video ni adalah cari maksud stok penimbal tu apa. Okey? Okey, Miss bagi contoh harga minimum ni selalunya kerajaan kenakan pada barang pertanian. Contoh harga cili lah. Harga cili contoh sekilo RM5. Kerajaan macam, oh kesiannya RM5, terlalu rendah. So kerajaan decide untuk naikkan sekilo RM15 contoh. So bila RM15, orang tak nak beli kan? Sebab harga mahal. So bila orang tak nak beli, inilah tadi dia berlaku lambakan barang. So bila orang tak nak beli cili, berlaku lambakan barang, apa government buat? Government jadikan dia sebagai stok penimbal. Ingat tugas awak dalam video ni, kita dah nak habis dah. Tugas awak adalah bagi cari Google, cuba buat ayat sendiri, bagi tahu definisi stok penimbal tu apa. Okay, ingat saya nak train you all ni. Cari dekat Google, guna ayat sendiri. Apa stok penimbal. Kalau saya tengok jawapan yang sama, maksudnya you all tak ubah ayat tu. You tak gunakan ayat tu sendiri. Okey. Ni, sekali lagi kita tengok sini, harga lantai. Sepatutnya kat situ. Sepatutnya harga dia kat P ni kan. Tapi bila sebabkan kerajaan kata P ni terlalu rendah, so kerajaan naikkanlah harga dekat P. Okey. Berlaku lebihan. Ingat ni. Bila berlaku lebihan, apa akan jadi? Akan jadi lambakan. Bila berlaku lambakan, orang tak nak beli barang tu, apa government buat? Government akan jadikan dia stok penimbal. Okay, apa kebaikan dia? Melindungi pendapatan pengeluar, kadar gaji akan meningkat. Keburukan, pengguna bayar lebih, pengangguran meningkat. Okey? Untuk cukai pun sama. Ayat pertama maksud, ayat kedua, ayat ketiga, yang paling ini boleh baca sendiri. Subsidi ni pun sama, 1, 2, 3, 4, 5 pun boleh baca sendiri. Dia lebih kurang yang maksimum dengan minimum. Okey, saya ulang sekali lagi untuk tajuk ni masuk dalam final, saya tak tahu ada set A atau set B. Dia akan masuk dasar harga maksimum dan juga dasar harga minimum. Ingat, maksimum shilling. Shilling E tu akan lagi tinggi. So harga baru akan berada kat bawah. Nak lindung siapa? Nak lindung pengguna. Okey, kalau harga minimum atau harga lantai, E tu kita jadikan lantai. E tu kat bawah kan. So harga baru akan berada di atas. Kita nak lindung siapa? Kita nak lindung pengeluar. Bukan kita lah, government nak lindung pengeluar. Okey, selalunya harga minimum adalah untuk barangan pertanian. Pertanian, perikanan, macam tu. Okey? Ingat lepas habis tengok video ni, Miss nak awak cari apa maksud stok penimbal. Tulis dekat private comment apa maksud stok penimbal. Okey? Itu sahaja untuk hari ini, untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Kita jumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.